Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung pada pelajaran kita seterusnya, iaitu bab al-istisna. Istisna ni maksudnya dia pengecualian. Okay. Dia biasanya istisna ni ada 3 rukun. Ada mustasna minhu, kemudian ada mustasna, dan ada huruf istisna. Okey. Kalau huruf istisna ada banyak. Ada illa, biasa dengar yang kecuali, illa, siwa, sawa, khola, ada, hasya, sawa'a. Semua tu terjemahan dia kecuali. Okey. Kemudian, huruf illa. Jadi sebelum illa tu dipanggil mustasna minhu. Maksud mustasna minhu ni kita nak kecualikan dia daripada apa? Contoh berdiri, kaum itu berdiri kecuali Zaid. So kaum itu adalah mustasna minhu sebab mustasna minhu kat depan. Kemudian kita nak kecualikan apa? Kita nak kecualikan mustasna. Mustasna terjemah dia yang dikecualikan akan ia. So untuk al-istisna ni dia ada 3 lah rukun. Mesti ada. Dia ada huruf istisna. Kemudian dia ada mustasna minhu dan dia ada mustasna. Okey. Itu yang basic lah. Baik. Muka surat 390. An-naw'ut tasi'a asyar. Bahagian yang ke-19 al-istisna. Istisna. Okey. Wa fihi sab'atu masailah. Panjang cerita dia panjang Dan dia ada 7 masalah. Okey. Al-mas'alatul ula, ma huwa al-istisna? Apakah itu istisna? Al-istisna'u huwa ikhraju ba'di afradil 'ami bi illa. Dia adalah mengeluarkan sebahagian daripada afrad am dengan lafaz illa. Okey. Apa afrad am? Afrad am ni maksudnya lafaz-lafaz yang umum lah. Contohnya macam al-qawmu, lafaz umum. At-tullabu, pelajar-pelajar. Okey. Jadi kita nak keluarkan daripada lafaz umum tu. Contohnya macam kita ambil daripada seorang pelajar tu, kita keluarkan Zaid. Ataupun kita nak ambil daripada afrad umum tu, iaitu kaum, al-qawmu kan, kaum, kita keluarkan Zaid. So itu afradil am, lafaz-lafaz yang umum. Dengan bi'illah, dengan perkataan illa, au ihda akhawatiha, ataupun salah satu daripada saudara-saudara illa lah. Lepas ni dia akan cakap lah huruf-huruf istisna. Laula dhalikal ikhraju lakana dakhilan fima qabla al-adati. Kalaulah tidak kerana pengeluaran itu, maksudnya kalau tidak kerana adanya istisna ni, lakana dakhilan fima qabla al-adat, maka pasti dia akan termasuk pada jumlah yang berada sebelum huruf istisna. Contoh macam ja'al qawmu, telah datang oleh kaum itu. Okey, itu jumlah tu kan. Kemudian illa Zaidan, kecuali Zaid. So Zaid tu terkeluar daripada lafaz al-qawmu, afrad am. Kemudian kalaulah tak ada illa Zaidan, kalaulah kita takdirkan tak ada ja'al qawmu, maka pastilah Zaid tu akan masuk kembali dalam lafaz afrad am. Okey. Misalul awal, contoh yang pertama, hadarul qawmu illa Zaidan. Okey. Telah hadir telah datang oleh kaum itu illa Zaidan, kecuali Zaid. So Zaidan akan jadi mustasna, illa huruf adatul istisna, al-qawmu adalah mustasna minhu. Mengeluarkan Zaidan daripada lafaz al-qawmu. Al-qawmu tu lafaz afrad am. Kalaulah tak ada illa Zaidan tu, kalau tak ada, kita andaikan kalau tak ada, maka pastilah Zaid tu termasuk sekali dalam lafaz al-qawmu. Dia pun hadir juga. Contoh yang kedua, qamatul labu ghaira Zaidin, telah berdiri oleh pelajar-pelajar itu melainkan Zaidin, selain Zaid. So ghaira huruf istisna, at-tullabu mustasna minhu, Zaidin mustasna. Okey. At-tawdihu. Iza ta'amalta misal al-awwal, bila kau melihat pada contoh yang pertama, wajadta ma qabla illa aman, kamu akan mendapati jumlah sebelum lafaz illa itu aman, umum, yufidu hudur jami'il qawmi, yang beri faedah kehadiran kesemua kaum.
Walakin lamma zukirat adatul istisna, akan tetapi bila mana disebut huruf istisna illa, akhrajat ba'da afradi hadzal umumi min hadzal hukmi, yakni al-hudur. Maka akhrajat, mengeluarkan oleh ia lafaz illa tu akan ba'da afradi hadzal umum, sebahagian daripada afrad keumuman ini. Maksudnya keumuman al-qaumu tu kan, afrad tu, afrad. Afrad ni fard bagi, ada istilah lah, fard bagi al-qaumu. Okay. So keumuman dia mengeluarkan si Zaid. Min hadzal hukmi, dia mengeluarkan daripada hukum ini. Apa hukum dia? Al-huduru, kehadiran, hadir, datang. Wa hadza yusamma bil istisna, dan inilah dinamakan akan ia sebagai istisna. Wa idza ta'ammalta misal tsani, bila kau melihat pada contoh yang kedua, wajadta ma qabla ghaira, kamu akan mendapati jumlah sebelum ghaira itu aman, dia umum, yufidu qiyam jami'i tullab, dia memberi faedah akan berdirinya kesemua pelajar itu. Walakin lamma zukira adatul istisna ghaira, akan tapi bila mana disebutkan huruf istisna yakni ghaira, akhrajat ba'da afradi hadzal umum min hadzal hukmi al-qiyam, maka dia mengeluarkan akan sebahagian daripada afrad keumuman ini daripada hukum ini, iaitu al-qiyam. Wa hadza yusamma bil istisna, ini dinamakan sebagai istisna. Okey. Habis tu takrif dia. Okey, soal sebelah 391. Al-mas'alatu tsaniyatu. Masalah yang kedua. Ma hiya anwa'ul istisna? Apakah dia bahagian istisna? So istisna ni dia ada bahagian istisna ni dia banyak jugalah cerita dia, panjang jugalah cerita dia. Okey. An-na'u, na'u yang pertama, istisna'u tamin mujabin. Kita akan panggil dia maksud sifat dia walaupun Ustaz baca mundur-mundur fi'il. Istisna yang tam lagi mujab. Mujab maksudnya musbat. Tam maksud bila cakap istisna yang tam maksudnya dia ada rukun-rukun istisna cukup. Dia ada mustasna minhu, dia ada huruf istisna, dia ada mustasna. Manakala kalau yang tak tam pula, dia ada huruf istisna dan mustasna. Tak ada mustasna minhu. Ataupun ada mustasna, ada huruf istisna tapi tak ada mustasna. So untuk cukupkan rukun-rukun istisna ni dia mesti ada 3 tu kan. Mustasna minhu, huruf istisna, mustasna. Kalau tak ada salah satu pada rukun ni dipanggil naqis, dia tak panggil tam. Okey, manakala mujab pula. Mujab pula maksudnya jumlah tu musbat. Dia tak dimasuki dengan huruf manfi lah. Ma, la, lam. Dia musbat lah. Okey, mujab tu musbat Kita tengok pertama, istisna utam, mujab, musbat. Istisna yang tam lagi mujab, iaitu musbat. Apakah dia ta'rif dia? Wa ma dzukira fihi al-mustasna minhu, dia adalah suatu yang disebutkan padanya akan mustasna minhu. Jumlah yang disebutkan mustasna minhu. Walam tusbaq adatuhu binafyin aw nahyin aw istifhamin aw du'ain. Dan tidak didahului hurufnya, huruf istisna tu dengan kataan nafi, dengan huruf nafi ataupun huruf nahi ataupun huruf istifham ataupun huruf du'a. Contoh, ja'al qaumu illa zaidan. So nak cakap lagi, kalau mustasna, i'rab dia macam mana? Nanti dia akan terangkan i'rab mustasna. Okay, contoh, ja'al qaumu illa zaidan. Telah datang oleh kaum itu melainkan zaidan, zaid. So al-qaumu mustasna minhu, illa adatul istisna, zaidan mustasna. Okay, so jumlah ni dia tak didahului dengan nafi tau. Nahi pun tak ada, istifham pun tak ada, doa pun tak ada. Okay, tengok bahagian yang kedua. Istisna utamin manfiyin. Istisna yang tam tetapi manfi. Apakah dia takrif dia? Wa ma dzukira fihi al-mustasna minhu. Dia adalah jumlah yang disebutkan padanya mustasna minhu. Ada, sebab dia tam kan. Wasubiqat adatuhu binafin aw nahyin aw istifhamin aw du'a, dan didahului huruf-huruf istisna itu dengan huruf nafi ataupun nahi atau istifham atau du'a. Jadi dia panggil istisna manfi, bukan musbat. Contoh, lam yakum al-hadiruna illa zaidan aw zaitun.
Tidak berdiri oleh hadirun, oleh orang yang orang yang hadirin itu, illa Zaidan, kecuali si Zaid. Zaidan atau Zaidun tu dibaca dua i'rab lah. Maksudnya kalau macam istisna yang tam lagi manfi, dia punya mustasna boleh baca dua. Sama ada baca mansub ataupun marfu' menjadi badal. Okey, tak apa, nanti dia akan beritahu i'rab. So, kat sini jumlah ni didahului dengan adat nafi, iaitu lam. So, dia adalah kalam yang tam sebab disebut mustasna minhu. Cumanya dia manfi. Okey, yang ketiga, istisna naqisin manfi. Istisna yang naqis lagi manfi. Apakah tarif dia? Wa ma lam yuzkar fihi al-mustasna minhu. Dia ada jumlah yang tidak disebut padanya mustasna minhu. Mustasna minhu je tak ada. Wasubiqat adatuhu binafyin aw nahyin aw istifhamin aw du'ain. Dan didahului hurufnya dengan huruf nafi ataupun nahi ataupun istifham ataupun doa. Contoh, lam yahdur illa Muhammadun. Tidak hadir melainkan si Muhammad. So kat sini illa huruf istisna, Muhammadun tu mustasna. Mana mustasna minhu dia? Tak ada kan? Sebab sepatutnya lam yahdur, tidak hadir oleh ia. Ia siapa? Fa'il dia tak ada, tak sebut dalam jumlah. Sebab huwa tu ada damir marja'. Kan lam yahdur ke siwai muzakkar ghaib ada damir huwa, tapi tak ada marja' dalam jumlah ni. So sini tak sebut mustasna minhu, dipanggil istisna naqis. Kemudian lagi dia didahului dengan huruf-huruf nafi, nahi, istifham, doa kan, dipanggil istisna manfi. So ada 3 lah bahagian. Okey. Al-mas'alatu salisah. Masalah yang ketiga. Ma hiya arkanul istisna? Apakah dia rukun-rukun istisna? Macam saya cakap tadi lah. Rukun istisna tu dia ada 3. Ada mustasna minhu. Ada adatul istisna. Adatul istisna ni maksudnya huruf-huruf istisna. Dengan al-mustasna. Okey, tengok takrif dia. Mustasna minhu takrif dia. Wa al-ismul ladhi huwa al-ismul amu, dia adalah isim yang umum, alladhi yakunu qabla adatil istisna, yang berada sebelum huruf istisna. Okey. Isim yang umum yang berada sebelum huruf istisna. Kemudian adatul istisna. Hiya al-adatul lati tastasna ba'du afradil ami minal umum. Dia adalah huruf-huruf yang mengecualikan sebahagian, yang mengecualikan akan oleh ia akan sebahagian daripada afrad yang umum, daripada keumuman lafaz tersebut. Mustasna pula, wa al-ismul murad ikhrajuhu min afradil am. Dia adalah isim yang mana dikehendaki akan mengeluarkannya isim. Isim yang dikehendaki untuk mengeluarkannya lah. Min afradil am, dikeluarkan daripada afrad umum, lafaz umum. Wa yakunu ba'da adatil istisna, dan dia berada selepas huruf istisna. 3 rukun bagi istisna. Okey. Sekarang kita tengok pula amsilatun 'alal arkanis salasah. Contoh-contoh kepada 3 rukun tersebut. So sini dia letakkan contoh. Ada apa contoh ni? Ada Musad 302 tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meh kita tengok. So, contoh pertama, ja'al wafdu illa amrun. Telah datang oleh kumpulan itu kecuali Amr. So, sini siapa? Mustasna minhu dia adalah al-wafdu. Kemudian huruf istisna dia adalah illa. Kemudian mustasna dia adalah amrun. Amron. Dan kemudian nau' istisna. Kan ada 3 nau' kan? 3 nau' tu kan? Ni nau' yang mana? So, tengok dalam jumlah ni dia tak ada nafi kan? So, confirm lah dia mujab. Kemudian dalam jumlah ni cukup tak 3 rukun tu? Cukup. So, dia adalah mustasna yang tam lagi mujab. Betul tak? Tam mujab. Contoh yang kedua, mafazatul labu illa Zaidun. Tidak berjaya oleh pelajar-pelajar itu kecuali si Zaid. So, ini adalah istisna yang tam lagi manfi. Betul tak? Tam manfi. Contoh yang ketiga, hadarul qawmu ghaira Bakrin. Telah hadir oleh kaum itu melainkan si Bakar. So sini disebutkan mustasna, istisna dengan mustasna minhu. So dia adalah kalam yang tam.
Kemudian dia adalah kalam mujab ke manfi? Dia adalah kalam yang mujab. Contoh yang keempat, lam yanjah siwa Sa'din. Telah tidak berjaya oleh ia melainkan si Sa'ad. So sini adalah kalam naqis lagi manfi. Naqis sebab tak disebut mustasna minhu. Kemudian dia manfi sebab didahului dengan huruf istisna. Ma akramtu suwa Khadijata. Tidak aku memuliakan, telah tidak memuliakan oleh aku melainkan akan Khadijah. So sini tak disebut mustasna minhu. Ma akramtu siwa Khadijata. Sini tak sebut mustasna minhu sebab apa? Ma akramtu memang ada fi'il dengan fa'il. Tetapi dia tak sebutkan maf'ul. Aku tidak memuliakan akan siapa? So Khadijata tu dia adalah mustasna dia siwa huruf istisna. Dia punya mustasna minhu tak disebut. Aku muliakan siapa? Patutnya dia akan sebutlah ma akramtu al-qauma siwa Khadijata. Telah tidak aku muliakan kaum itu ataupun pelajar-pelajar itu melainkan Khadijah. Tapi tak disebut mustasna minhu. So dia adalah kalam yang manfi, kemudian kalamnya naqis. Okey, seterusnya raja'al qaumu siwa aliyin. Telah kembali oleh kaum itu kecuali si Ali. Ini adalah kalam yang tam lagi mujab. Kemudian safara al-ulama'u khala Ibrahim. Telah bersafar oleh ulama-ulama itu kecuali si Ibrahim. Ini pun kalam yang tam lagi mujab. Seterusnya akramani al-umara'u ada Mahmudin. Telah memuliakan akan aku oleh al-umara'u. Telah memuliakan akan aku oleh ketua-ketua itu selain ada Mahmudin. Selain daripada Mahmud. So sini disebutkan mustasna minhu sebab mustasna minhu dia ala al-umara. Masa nak cakap sini kan, akramani al-umara'u ada Mahmudin. Mustasna minhu dia al-umara, ketua-ketua itu. Mahmud termasuk dalam ketua juga. Tahu, Mahmud termasuk dalam golongan ketua juga. Tetapi dia nak mengecualikan Mahmud itu daripada ketua. Maksudnya telah memuliakan akan aku oleh ketua-ketua itu. Melainkan ketua yang bernama Mahmud. So ini macam ada sedikit trik sikit lah kan. So sini mustasna minhu dia al-umara. Kemudian huruf istisna ada dengan Mahmudin di dalam mustasna. Okey, seterusnya. As'adani at-tullabu hasya sa'idun. So yang tadi akramani al-umara'u wa ada Mahmudin tu, dia adalah istisna yang tam lagi mujab. Tam sebab disebut mustasna minhu dengan istisna. Kemudian dia mujab sebab tidak dahului dengan nafi. Last, as'adani at-tullabu hasya sa'idun. Telah membantu akan aku oleh pelajar-pelajar itu kecuali Sa'id. Pelajar yang bernama Sa'id. So sini disebutkan mustasna minhu kan. Dia adalah kalam yang tam. Kemudian dia kalam yang mujab. So sini dia punya mustasna minhu siapa? Mustasna minhu dia at-tullabu. Kemudian huruf istisna Aisyah, Sa'idun adalah mustasna. Sebab nak mengeluarkan Sa'id daripada mustasna minhu iaitu at-tullab. So kamu boleh tengok kat mana contoh-contoh ni, mana mustasna minhu dia, mana huruf istisna dan mana mustasna. Okey, seterusnya sebelah 393 al-mas'alatul rabi'ah. Masalah yang keempat. Ma hiya adawatul istisna? Apakah dia huruf-huruf istisna? Ashhuru adawatil istisna'i samaniyatun. Huruf-huruf istisna yang paling masyhur lah. Ada banyak huruf istisna tapi antara yang masyhurnya ada 8. Waya ala salah satu anwa'. Dan 8 ni juga terbagi kepada 3 bahagian. Contoh yang pertama, ma yakunu harfan daiman. Adat istisna yang mana dia selama-lamanya huruf. Kita panggil dia huruf istisna. Apa? Illa. Illa ni selama-lamanya huruf. Bila huruf kita i'rab dia la mahalla laha min al-i'rab. Yang kedua, ma yakunu isman daiman. Yang mana adat istisna yang mana dia adalah isim selama-lamanya. Huruf dia adalah siwa, suwa, sawa dengan ghaira. So bila mana isim, dia mu'rab lah. Dia ada dia punya harkat. Ghaira, ghairi, ghairu boleh.
Dia tak berubah. Kalau huruf tadi macam illa tu dia mabni. Tak berubah harakat dia. Macam isim ni, dia berubah. Okay. Kadang-kadang siwa jadi siwain. Kadang suwa jadi suwain. Dia boleh bertanwin kalau ni. Okay, yang ketiga, ma yakunu harfan taratan wa fi'lan taratan ukhra. Ada istisna yang menjadi huruf kadang-kadang dan menjadi fi'il kadang-kadang. Huruf adatnya adalah khala, ada, hasya. Kecuali. Sebab semua terjemah kecuali kan. Okey, bila mana dia menjadi huruf, maka dia la mahalla laha min i'rab, dan bila mana menjadi fi'il, maka dia ada fa'il. Selepas daripada huruf khala tu dia akan jadi rafa'. Okey. So sebab tu namanya adat istisna. Kita tak boleh sebut huruf istisna. Sebab kalau huruf maknanya semua huruf. Tapi kalau adat istisna ni dia ada isim, termasuklah semua. Isim pun boleh, huruf pun boleh, fi'il pun boleh, termasuk. So ni ada 8 lah, kena hafal lah. Illa siwa suwa sawa ghaira khala ada hasya. Okey. Baik. Seterusnya kalau angkat tengok pada mushaf sebelah 393. So sini dia banyak contoh je lah. Penerangan. Kita akan habiskan. Okey, tak apa. I'rabul mustasna bi illa. Dia bagi satu. Okey. Kan dia cakap huruf-huruf istisna ada 3. 3 jenis. Selama-lamanya menjadi huruf iaitu 1 illa. Kemudian selama-lamanya menjadi isim ada 4 siwa, suwa, sawa'a dengan ghairah. Kemudian nauk yang ketiga yang dia menjadi kadang-kadang menjadi huruf, kadang-kadang menjadi fi'il. Bukan isim, fi'il. Khala, ada, hasya. So sekarang ni nak bagi tahulah i'rab mustasna dengan huruf illa first. Pusat 394 tu. I'rab mustasna menggunakan huruf illa. Okey, maksudnya kan mustasna selepas huruf illa, mustasna dia i'rab dia macam mana? Mansub ke, majrur ke, marfu' ke? Kita tengok. Okey. Al-mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima, ma i'rabul mustasna bi illa. Apakah dia i'rab mustasna dengan menggunakan huruf illa? So dia ada 3 halat. Betul? 3 halat. Al-halul ula. Al-mustasna bi illa lahu salah satu ahwal. Mustasna menggunakan huruf illa baginya ada 3 keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, wujubun nasbi alal istisna. Wajib dinasabkan dia menjadi istisna. Idza kana al-istisna'u tamman musbitan. Bila mana istisna itu adalah istisna yang tam lagi musbat. Maksudnya kat sini mustasna minhu dia punya i'rab dia mansub. Bila mana jumlah istisna tu dia tam. Tam cakap apa tadi? Tam dia takrif dia ada 3 rukun sempurna. Kemudian dia cakap lagi musbat. Musbat maksudnya dia tidak didahului oleh nafi. Tahu. Ini halat pertama. Contoh. Misal awal. Okey. Safara at-tullabu illa Zaidan. Telah bermusafir oleh pelajar itu. Telah bersafar oleh pelajar itu kecuali Zaidan, illa Zaidan. So Zaidan kat sini mustasna, dia mansub. Sebab apa dia mansub? Pertama, dia berada selepas huruf illa. Kemudian dia punya jumlah tu safaratul labu, jumlah dia tu jumlah yang tam. Sebab sempurna mustasna minhu. Kemudian dia jumlah yang musbat, bukan nafi. So kat sini mustasna dia menjadi mansub Zaidan. Okey. Misal ni contoh yang kedua, ja'al abtalu illa Amran. Telah datang oleh kumpulan itu illa Amran, kecuali si Amar. So Amran akan menjadi mustasna minhu. Dia dalam keadaan mansub. Sebab apa dalam keadaan mansub? Sebab dia berada selepas huruf illa. Satu. Kemudian dia punya jumlah dia tu ja'al abtalu, dia jumlah musbat lagi tam.
Jadi pada ketika itu mustasna di'irabkan menjadi mansubah. Okay. So bawah sikit, pergi bawah sikit. Tu habislah penerangan, kemudian i'rab dia. Okey. Kau boleh baca sendirilah, senang. Okey, tengok bawah sekali. Bawah sekali muka tu juga, bawah sekali. Al-halus saniyatu. Keadaan yang kedua bagi mustasna, i'rab mustasna. Keadaan yang kedua, al-halus saniyatu jawazun nasbi 'ala al-istisna. Harus kita menasabkan dia menjadi istisna wa jawazu i'rabihi badalan, dan harus juga kita menjadikan dia badal. Maksudnya mustasna yang berada selepas huruf illa ni, kita boleh jadikan dia mansub ataupun kita nak menjadikan dia badal. Badal maksudnya apa? Dia akan ikut i'rab fa'il tu. Ma ja'al qaumu illa, ma ja'al qaumu telah tidak datang oleh kaum itu illa Zaidan atau Zaidun. Kalau Zaidan jadi istisna, kalau Zaidun jadi badal. Okay, kita tengok So kat sini kan, Zaidun tu dia akan mengikuti al-qaumu, rafa' kan. Kita tengoklah fa'il dia ikut apa. Kita bagi tengok contoh. Bila? Idza kana al-istisna'u taman manfiyan. Bila mana istisna itu dalam bentuk tam, lagi manfi. Contoh, ma safarat tullabu illa Zaidun Zaidan. Telah tidak bersafar oleh pelajar-pelajar itu kecuali si Zaid. Okey, sini illa Zaidun Zaidan. Dia boleh baca dua. Zaidun rafa' kan yang pertama. Rafa' dia menjadi badal kepada at-tullabu. Sebab at-tullabu tu fa'il. Okey. Ataupun Zaidan menjadi mansub, menjadi istisna. So kalau kita tengok jumlah ni, dia jumlah berada selepas illa. So mustasna dia boleh baca mansub atau menjadi badal. Kemudian jumlah ni juga dia jumlah yang tam. Jumlah ni juga jumlah yang manfi. Jadi pada ketika itu mustasna yang mana huruf istisna dia adalah illa, dia boleh menjadi mansub ataupun menjadi badal. Kalau mansub Zaidan lah. Kalau badal diikutlah fa'il tu. Sekarang ni fa'il dia at-tullabu. So Zaidun lah fa'il dia. Dia akan ikut at-tullabu. So dia punya halat rafa' lah. Okay. Contoh yang kedua. Ma ja'al abtalu illa amrun amran. Telah tidak datang oleh kumpulan itu kecuali amrun ataupun amran. So, jumlah ni dia jumlah yang berada selepas huruf illa. Kalau tengok dia punya i'rab boleh baca amrun menjadi badal kepada al-abtalu, amran menjadi istisna. Boleh baca mansub atau menjadi badal. So sebab apa boleh baca macam tu dua halat? Sebab yang pertamanya jumlah ni jumlah manfi. Dahului huruf nafi iaitu ma. Kemudian jumlah ni juga jumlah yang tam. Sebab dia sempurnalah, ada mustasna, mustasna minhu, ada huruf istisna. Okey. Habis. Okey. Tu keadaan yang kedua halat yang kedua. So bawah tu kamu baca sendiri, sama je macam yang Ustaz terangkan. Pergi pada muka sebelah. Muka 396 tu. Al-halus salisatu. Keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga, wujubu i'rabihi ala hasabi ma yaqtadihi al-amilul mazkuru qabla illa. Wajib kita mengi'rabkannya mustasna mengikut ala hasabi ma yaqtadihi al-amilu tu, maksudnya kau boleh terjemahkan mengikut i'rab yang menuntut akannya i'rab oleh al-amilul mazkur. Amil yang disebutkan, maksudnya amil ni lafaz yang disebutkan sebelum illa. Okey. Okey. Idza kana al-istisna'u naqisan manfiyan. Bila mana istisna itu naqis. Naqis ni apa? Tak disebut mustasamin hu. Lagi manfiyan. Laginya didahului dengan huruf nafi. Jadi bila mana istisna tu istisna dengan illa, huruf illa. So mustasna dia macam apa? Kita tengok dulu.
Jumlah dia kalau jumlah naqis lagi tam, maka mustasna tu wajib kita ikutkan dengan perkataan yang sebelum illa. Faham? Okay. فإذا كان العامل يقتضي رفع المستثنى على الفاعلية وجب رفعه. Oleh kerana itu, bila mana amil tu menuntut merofakkan mustasna menjadi fa'il dia, maka wajib dibaca rafa'. Wa iza kana al-amilu yaqtadi nasbal mustasna 'ala al-maf'uliyyati wajaba nasbuh. Bila mana amil tu menuntut untuk menasabkan mustasna menjadi maf'ulnya, maka wajib dinasabkannya. Wa idza kana al-amilu yaqtadi jarral mustasna biharfil jarri wajaba jarruhu. Dan bila mana amil itu menuntut akan menjarkan mustasna dengan huruf jar, maka wajib untuk kita jarkan mustasna. Dia wajib kena ikut. Okey, tengok contoh. 3 contoh dia bagi. Ma safara illa Zaidun. Telah tidak bermusafir kecuali Zaid. So, sini. Mustasna dia adalah Zaidun. Dia sepatutnya ma safara al-qawmu. Telah tidak musafir oleh kaum itu melainkan Zaid. Okey. Sini kita baca Zaidun. Baca rofa'. Sebab apa kita baca rofa'? Sebab sini safara dia tak disebutkan dia punya fa'il. Fa'il dia adalah mustasna minhu. Tak ada mustasna minhu sebab ni kalamnya naqis. Jadi safara ni mesti ada fa'il. So, huruf kalimah selepas dia, isim selepas ni akan menjadi fa'il. Sini selepas safara ada illa. Illa tu huruf. Kemudian Zaidun lah. Sebab apa kita baca rafa'? Sebab safara ni adalah fi'il. Fi'il peluang kepada fa'il. So, contoh yang pertama tu dia adalah kalam yang naqis sebab dia tidak disebut mustasna minhu, dan dia juga adalah kalam yang mujab. Kalam yang tam, sorry. Kalam yang tam sebab didahului dengan huruf istisna iaitu ma. Okey, contoh yang kedua. Ma ra'aitu illa Zaidan. Telah tidak melihat oleh aku kecuali Zaid. So sini adalah kalam yang naqis sebab tidak disebut mustasna minhu. Lagi juga dia adalah kalam yang manfi sebab dia didahului dengan huruf nafi. So sini kita punya mustasna baca apa? Baca Zaidan. Mansub sebab apa? Sebab ra'aitu fa'il dengan fa'il, dia tak ada maf'ul. So kita kena jadikan dia perkataan selepas illa tu adalah maf'ul kepada ra'aitu. Dia sebenarnya bukan maf'ul, dia mustasna, dia bukan maf'ul. Cumanya bila mana ra'aitu fa'il dengan fa'il, dia tak ada maf'ul bih kan. So kita akan menjadikan dia i'rab macam maf'ul bih lah. Contoh yang ketiga. Ma marartu illa bi Zaidin. Ma marartu illa bi Zaidin ni, terjemah dia tidaklah berlalu oleh aku kecuali berhampiran dengan Zaid. So, bi Zaidin ni dia akan baca dengan jar sebab dimasuki dengan huruf jar. Bila mana huruf jar masuk kepada Zaid ni, maka dia akan baca dengan majrur. Okey. So sepatutnya ma marartu bil qaumi illa Zaidan. Ataupun illa Zaidan Zaidun. Ma marartu bil qaumi illa Zaidan Zaidun. Illa Zaidan lah kan. Tetapi dibuang ma marartu bil qaumi tu dibuang. Maka yang menuntut selepas pada illa itu mengikuti perkataan sebelumnya. Sepatutnya ma marartu bil qaumi dibuang bil qaumi. Kita akan jadikan ba tu kepada tempat mustasna. Jadilah bi Zaidin. So 3 keadaan lah. Bila mana mustasna di'irabkan dengan illa. Okey. Nah, ini kalau baca penerangan dia sama je macam yang Ustaz terangkan. Okey, seterusnya. I'rabul mustasna bisiwa, suwa, sawa'a dengan ghaira. Okey. I'rab mustasna dengan huruf siwa, suwa, sawa'a dan ghaira. Okey. Surat 398 Al-mas'alatu sadisatu, masalah yang ke-6. Ma i'rabul mustasna bisiwa, suwa, sawa'a, ghaira. Apakah
apa i'rab mustasna dengan menggunakan huruf siwa, suwa, sawa, ghaira. Al-mustasna bisiwa, suwa, sawa, ghaira yajibu jarruhu. Mustasna dengan menggunakan perkataan siwa, suwa, sawa, dan ghaira adalah wajib menjarkannya. Maksudnya mustasna selepas huruf-huruf ni, siwa, suwa, sawa, ghaira ni, kita wajib bagi dia halat jar, kasrah. Okay. So siwa, suwa, sawa, ghaira ni kan isim. Isim. So selepas dia akan menjadi majulah sebab dia adalah isim mudhaf. Selepas dia akan jadi mudhaf ilaih. Okay, wajib balik bawah. Okay. Wa amma adatul istisna, dan ada pun adatul istisna, dan ada pun adat istisna tu, siwa, suwa, sawa, ghaira tu, fatu'rabu ism i'rab al-ismil mazkuri ba'da illa kama taqaddama. Maka di'irabkan dia menjadi i'rab isim yang disebutkan selepas huruf illa kama taqaddama, seperti mana telah lalu. Maksudnya kan siwa, suwa, sawa dengan ghaira ni di isim. So isim ada istisna ni di isim. So isim ada dia punya i'rab dia lah. So i'rab dia menjadi apa? I'rab dia menjadi, kita tengok pada mustasna dia. Kalau ada fa'il, ada fa'il, mustasna minhu tu ada fa'il, maka dia akan menjadi maf'ul lah. Kita tengok فإذا كان الاستثناء تاما مثبتا وجب نصب الآدات على الاستثناء. Oleh kerana itu, bila mana istisna itu adalah tam lagi musbat, maka wajib menasabkan huruf istisna. Wajib nasbul adati ala istisna, wajib menasabkan huruf-huruf tu menjadi istisna. Wa idza kana al istisna'u taman manfiyan, bila mana istisna itu tam lagi manfi, jaza nasbul adati ala istisna, harus menasabkan huruf ke atas istisna, wajaza i'rabuha ala al badaliyati, dan harus mengi'rabkan dia menjadi badal. وإذا كان الاستثناء ناقصا منفيا وجب إعراب الآدات على حسب العامل المذكور قبلها. Dan bila mana istisna itu naqis lagi manfi, wajib mengi'rabkan huruf-huruf itu mengikut hasabil amilil mazkuri, mengikut tuntutan amil yang disebutkan sebelumnya adat tu. Okay. Contoh yang pertama, Ja'al qawmu siwa Zaidin. Telah datang oleh kaum itu kecuali Zaidin. Okey. So, Ja'al qawmu. Ja'a fi'il, al-qawmu fa'il. So, selepasnya ada maf'ul. So, siwa ni di isim. Walaupun tak nampak dia punya harkat dia, tetapi sebab dia isim maksur. Tetapi bila isim ada mahal, so dia akan menjadi mahal mansub. Selepasnya mustasna, iaitu Zaidin mesti majrur wajib. Contoh yang kedua, ja'al qawmu ghairu Zaidin. Contoh yang pertama tadi tu kalam yang tam. Antah kalam yang tam lagi mujab. Contoh yang kedua, kalam yang tam lagi manfi. Ma ja'al qawmu ghairu Zaidin. Telah tidak datang oleh kaum itu ghairu Zaidin, kecuali Zaid. So ghairu ni dia akan menjadi mahal nasab atau mahal marfu. Sebab apa? Sebab kalam tu kalam yang manfi. Kalau kalam mujab kan mesti istisna tu kan mansub. So sini kalam yang manfi, dia punya istisna dia kan harus kita menjadikan dia rafa' atau nasab. So ghairah ni pun boleh jadi mahal rafa' atau nasab ataupun nasab. Tapi harkat tak berubah, tetap ghairah. Cuma dia mahal. Contoh yang ketiga, ma ja'a ghairu Zaidin. Contoh yang ketiga ni contoh baik kalam yang naqis lagi manfi. Telah tidak datang ghairu Zaidin, kecuali Zaid. So Zaidin mustasna akan jadi majrur, kemudian ghairu tu dia akan berada menjadi mahal rafa'. Sebab apa? Sebab kalau kalam yang naqis lagi manfi, dia punya mustasna kan jadi marfu'. So ghairu ni pun berada pada mahal marfu'. Contoh yang keempat, ma ra'aitu ghairu Zaidin. Telah tidak melihat aku kecuali Zaid. Ini adalah kalam yang manfi lagi
Kalam yang manfi lagi naqis sebab tak disebut mustasna minhu. So, Zaidin mustasna wajib jar. Ghairah tu dia akan berada menjadi mahal mansub. Okay. Contoh yang kelima, ma sallamtu ala ghairi Zaidin. Telah tidak bersalaman nak utik. Ma sallamtu telah tidak menyerahkan oleh aku ala ghairi Zaidin kepada selain Zaid. So Zaidin mustasna mesti dalam keadaan majrur. Kemudian ghairi itu dia berada pada mahal jar sebab dimasuki dengan huruf jar ala. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya tu ada taudih lah, sama je macam saya terangkan. Okey, last. Nauk yang ketiga. Surah 400. I'rabul mustasna bi'ada khala hasya. I'rab mustasna dengan menggunakan ada, khala dengan hasya. Al-mas'alatul rabi'ah. Masalah yang keempat. Ma i'rabul mustasna bi'ada khala hasya. Apakah i'rab mustasna dengan menggunakan huruf ada, khala hasya? So, ada, khala hasya ni kan tarotan biharfin. Kadang-kadang dia kan jadi huruf dan kadang-kadang menjadi fi'il. Al-mustasna bi'ada khala hasya. Mustasna dengan menggunakan huruf ada, khala dan hasya. Yajuzu nasbuhu. Mustasna tu kita harus nasabkan dia. Wa yajuzu jarruhu. Dan harus juga kita menjarkan dia. Wazalika li'anna hadhil adawati. Itu kerana adawat-adawat isni takunu af'alan taratan wa hurufan taratan. Dia menjadi fi'il kadang dan menjadi huruf kadang-kadang. Okey. Fa idza kanat af'alan, bila mana huruf-huruf ada khala hasya ni dia menjadi fi'il, wajib nasbu ma ba'daha, wajib menasabkan isim selepasnya. Apa isim selepasnya? Mustasna. Ala annahu maf'ulun bih. Menjadikannya, ala annahu tu korang boleh terjemah menjadikannya maf'ul bih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi yang wajib kita takdirkan iaitu huwa. Dia tersembunyi kat dalam fi'il tu lah. Kan fi'il kan dalam dia ada fa'il. Contoh macam ada sirah wahid muzakkar ghaib. Khala, hasya, semua sirah wahid muzakkar ghaib tu. Ada dhamir dalam tu. Huwa. So bila ada fi'il, ada fa'il. Dhamir tu menjadi fa'il. So, isim selepas dia menjadi maf'ulun bi. Sebab tu dia kita nasabkan. Wa idza kanat hurufan wajaba jarru ma ba'daha ala annahu ismu majrur. Dan bila mana ada khala hasya ni huruf, wajib kita menjarkan isim selepasnya. Menjadikannya ismu majrur. Menjadikan dia isim yang dijarkan dengan sebab huruf. Ada khala hasya ni huruf apa? Huruf jar lah. Dia termasuk dalam huruf jar. Ba, wa min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa lam, wa rubbah, wa ada, wa khala, wa hasya. Dia menjadi huruf jar. So, selepas dia majrur lah. Okay, tengok contoh. Contoh yang pertama. Akramtu at-tullaba ada Zaidan boleh? Zaidin boleh. Aku telah muliakan akan pelajar-pelajar itu kecuali Zaidan, Zaidin. Kecuali Zaid. Kalau Zaidan, ada tu dia akan menjadi fi'il. Kalau Zaidan tu dia menjadi Zaidan dengan Zaidin, dia Zaidan pertama, Zaidan tu maf'ul bih. Maf'ul bih kepada ada. Kita tahulah dia masuk sebab maf'ul bih kepada ada. Sebab ada tu adalah fi'il. Dalam dia dhamir huwa, fa'il. So selepas dia akan jadi maf'ul. Zaidan maf'ul. Kemudian kalau Zaidin, maksudnya ada tu adalah huruf jar. Senang je. Senang, dia tak complicated sikit. Dia tak complicated macam illa kan. Illa dengan itulah, dengan siwa, suwa, sawa tu kan. Okay. Contoh yang kedua, jalasal qawmu khala amran amrin. Telah duduk oleh kaum itu kecuali
Amar kecuali amrin. Okay. Amran yang pertama dia akan menjadi maf'ul bi kepada khola. Kita tahulah khola tu adalah fi'il. Dalam dia dhamir huwa, nama dia fa'il. Kemudian amrin. Kemudian amrin, kita tahulah khola tu menjadi huruf jar. Okay. Kalau amrin yang di bawah kan, kita tahulah khola tu menjadi huruf jar. Kemudian contoh yang ketiga, as'adtu al-qawma hasya al-baisi. Ku telah menolong akan kaum itu hasya al-baisa, kecuali orang yang malang. Atau al-baisi, kecuali orang yang malang lah, baris bawah. Al-bais maksudnya tak mengapa lah. Tak mengapa tak kita tolong. Malang lah, kita tolong dia malang lah. Okay. So, al-baisa maf'ul bih kepada hasya. Kita tahu lah bahawasanya hasya tu adalah fi'il. Dalam dhamir huwa, nama dia fa'il. Kemudian kalau al-baisi kita tahu lah hasya tu adalah isim huruf jar. Sorry, bukan isim, huruf jar. So, al-baisi akan menjadi majrur. Okay. So, i'rab dia macam, okay, kita baca ya. At-tawdihu, penerangan. Iza ta'amalta al-mustasna fi hadhihi al-amsilah, bila mana kau melihat mustasna pada contoh-contoh ini, wajadtahu marratan mansuban, kamu akan mendapatinya mansub sekali. Wa marratan majruran, majrur sekali. Wa zalika li'annahu waqa'a ba'da adatin min hadhihi al-adawati. Itu kerana dia berada selepas satu huruf daripada huruf-huruf ini, iaitu ada khola hasya. Ada khola hasya ni senang lah. Terima kasih. Nak? Okay. Wa tu'rabu al-adatu ada wa tu'rabu al-adatu ada khola hasya ahadu i'rabaini. Okey, kalau macam tu, kalau ada khola hasya ni macam mana i'rab dia? Dia i'rab ada dua. I'rab ada dua. Al-awwalu fi'lu madin mabni ala sukun wa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Macam biasalah. Kita tahulah bahawasanya ada khola hasya ni adalah fi'il. So, fi'il madhi mabni ala sukun. Kemudian fa'il dia dhamir mustatir. Dalam dia takdir dia huwa. Wa yu'rabu ma ba'daha, dan di'irabkan isim selepasnya, iaitu mustasna tu, maf'ulan bih mansuban bil fathati zahirah awil muqaddarah. Sama ada maf'ul bih itu menjadi dinasabkan dengan fathah muqaddarah atau zahirah lah. Zahirah atau muqaddarah. Muqaddarah tersembunyilah baris dia. Okey. So kita tahulah ada khola hasya ni dia adalah fi'il, kemudian dalam dia ada dhamir fa'il, kemudian isim selepas dia akan menjadi maf'ulun bi. Senang kan? Okey, as-sani, i'rab yang kedua. Khola hasya ada ni. Ni dia punya Ni dia punya kan? Ni dia punya ni. Bagi kat das. Tak macam dia. Okey. As-sani maksudnya halat yang kedua, keadaan yang kedua. Harfu jarrin mabni ala sukun la mahalla laha min i'rab. Dia akan menjadi huruf jar mabni ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Sebab kita tahulah ada khola hasya ni dia ada dua je, sama ada menjadi fi'il atau menjadi huruf. Kalau huruf dia akan jadi huruf jarah. Huruf jar mabni ala sukun la mahalla laha min i'rab.
Okay. ويعرب ما بعدها اسما مجرورا بالكسرة الظاهرة أو المقدرة. Isim selepas dia akan menjadi majrur. Majrur dengan kasrah zahirah ataupun kasrah muqaddarah. Okey. Faidatun. Tak habislah. Itu je dua halat. Sebab senanglah kan. Ada khola hasya ni sama ada menjadi fi'il ataupun menjadi ada khola hasya ni dua halat je. Sama ada bila mana dia menjadi fi'il, maka isim selepas dia akan menjadi maf'ul bih. Halat yang kedua, ada khola hasya ni dia huruf jar, isim selepas dia akan menjadi majrur. Okay. So ini satu faedah. Mal hukmu idza subiqat ada khola hasya bima al-masdariyah. Apakah hukum bila mana didahului ada khola hasya ni dengan ma al-masdariyah, huruf ma masdariyah. Ma masdariyah ni selama mana lah. Okay. Idza subiqat adatun min hadhil awadawati bima al-masdariyah, bila mana didahului satu huruf daripada huruf-huruf ini dengan huruf ma al-masdariyah, wajib nasmu ba'daha. Wajib dinasabkan isim selepasnya. Lianna ma al-masdariyah la tadkhulu illa 'ala al-af'al. Kerana ma masdariyah tu tidak masuk melainkan ke atas fi'il-fi'il sahaja. Maksudnya, ada khola hasya ni kan kita boleh sama ada dia menjadi fi'il atau menjadi huruf kan. Okey. So, bila mana ma masdariyah masuk kepada khola hasya dengan ada, maka kita tahulah bahawasanya khola hasya dengan ada itu adalah fi'il. Jadi, bila mana fi'il, isim selepasnya wajib menjadi maf'ulun bih. Maka dia dalam keadaan mansub. Tengok. Misal awal, akramtu at-tullaba ma'ada Zaidan. Aku telah muliakan akan pelajar-pelajar itu selain Zaidan. So, Zaidan. Walaupun ada, tak boleh baca Zaidin. Sebab apa? Ada tu kita tahulah dia fi'il. Sebab apa kita tahu dia fi'il? Sebab dia lalui dengan ma masdariyah. Contoh yang kedua, jalasal qawmu ma khala amran. Ma masdariyah tak bagi terjemah lah. Telah berduduk oleh kaum itu kecuali amran. Baca masuk juga sebab khala tu adalah fi'il. Bukti dia fi'il sebab dia lalui dengan ma masdariyah. Contoh yang ketiga, sa'atu wal qawma ma hasya al-ba'is. Aku telah menolong oleh kaum itu selain daripada al-ba'is, orang yang malang. Tak aku tolong. So, al-ba'is lah baca masuk sebab hasya tu adalah maf'ulun. Hasya tu adalah fi'il. Isim dia akan menjadi isim dia domir huwa dalam dia. Kemudian al-ba'is akan menjadi maf'ulun bih. Okey. At-tawdihu idza ta'ammalta al-mustasna fi hadhihi al-amsilah. Bila mana kau melihat mustasna pada contoh-contoh ini, wajadtahu mansuban, kamu akan mendapati dalam keadaan mansub menjadi maf'ul bih. Dia tetap mustasna sebab ada huruf istisna. Dia tetap mustasna. Cumanya sama ada mustasna tu menjadi mansub, maf'ul bih atau menjadi majrur. Menjadi majrur dengan sebab huruf jar. Tapi tetap mustasna. Wazalika li'annahu waqa'a ba'da adatin min hadhil adawat. Itu kerana dia berada selepas satu huruf daripada huruf-huruf ini, iaitu ada khola hasya. Wasabaqatha ma'al masdariyah allati la tadkhulu illa ala af'al. Dan didahului akannya oleh ma masdariyah, yang mana ma masdariyah itu tidak akan masuk melainkan kepada fi'il. Kita ulah ada khola hasya ni adalah fi'il. Wa tu'rabul adatu ada khola hasya, dan di'irabkan huruf-huruf ada khola hasya itu fi'lan madiyan mabniyan ala sukun. Fi'il madi mabni ala sukun. Wal fa'ilu dhamiru mustatirun wujuban takdiru huwa. Samalah. Wa yu'rabu ma ba'daha maf'ulan bihi mansuban bil fathati zahirah awil muqaddarah. Samalah i'rab dia bila mana ada khola hasya menjadi fi'il. Okey, habis itu. Mustasna bi illa dah habis. Mustasna bi siwa, suwa, sawa'a dengan ghairah dah habis. Kemudian mustasna bi ada, khola hasya dah habis. Nauk yang pertama, illa. Selama-lamanya dah huruf. Nauk yang kedua, siwa, suwa, sawa'a, ghairah. Dia selama-lamanya adalah isim. Nauk yang ketiga, ada khola hasya.
Dia kadang-kadang menjadi huruf, kadang-kadang menjadi fi'il. Okay. So tengok Musab Faktor 2. Kau boleh baca balik. Ni cantiklah dia buat penerangan ni. Dia buat bahagian-bahagian kan. Jadualun tawdihiyun lil istisna. Kau boleh tengok jadual mustasna bi illah, jadual mustasna bi ghairi illah dengan jadual mustasna ada khola hasya. Dia ringkasan lah. Okey. Baik, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung kepada next video. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.